kena ambil insurans takaful bang. Kalau apa-apa terjadi nanti, macam mana nak tanggung perbelanjaan budak-budak ni? Insurans? Takaful? Salam sejahtera penonton sekalian. Kita akan mulakan acara hari ini sebentar lagi. Kepada anda semua yang sedang menonton di laman Facebook FEN Network, Facebook MTA dan Liam, teruskan bersama kami. Majlis akan bermula dalam masa beberapa minit lagi. Jom log in beramai-ramai, ajak kawan-kawan, makcik-pakcik semua untuk sama-sama menyertai webinar istimewa hari ini. Selamat datang ke webinar Bulan Literasi Kewangan yang dibawakan khas oleh industri insurans dan takaful. Penonton sekalian, membuat perancangan dalam kewangan anda adalah sangat penting. Perkara ini adalah asas dalam kehidupan kita seharian. Sempena Bulan Literasi Kewangan, pihak Persatuan Takaful Malaysia membawakan kepada anda maklumat dan informasi tentang kepentingan perlindungan takaful dalam perancangan kewangan anda. Sedikit maklumat mengenai penceramah kita hari ini, Encik Muhammad Azri Omar. Beliau merupakan jawatan kuasa pengurusan Persatuan Takaful Malaysia dan Ketua Pegawai Eksekutif Hong Leong MSIG Takaful Berhad. Beliau telah pun berkecimpung dalam industri takaful dan insurans lebih daripada 20 tahun. Tanpa melengahkan masa lagi, dijemput Encik Muhammad Azri Omar untuk berkongsi tentang kepentingan takaful dan program voucher perlindungan tenang. Persilakan Encik Muhammad Azri. Hai Encik Muhammad Azri, how are you? Hi Kevin, I'm good, thank you. Good. Alright, nice to see you. Thank you so much. Terima Nice to see kasih you too. untuk masa yang diluangkan bersama kami untuk hari ini. Apa yang Encik Azri akan share with us here today? Ya, Kevin, pertama sekali terima kasih dan salam sejahtera sekali lagi. Apa yang saya nak share hari ini sangat penting. Saya percaya ini akan dapat menyelesaikan beberapa persoalan yang penonton ada. Pertama, berkenaan dengan perlindungan takaful dan insurans. Yang kedua, mengenai nomination ataupun penamaan. Itu saja yang saya akan share dan topiknya saya percaya akan dapat menyelesaikan persoalan penonton kita hari ini. Terima kasih. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita menjemput Encik Muhammad Azri Omar bersama kita. Encik Muhammad Azri. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih Kevin. Terima kasih juga kepada Malaysian Takaful Association atau MTA. Terima kasih juga kepada Life Insurance Association of Malaysia ataupun LIAM. Dan setinggi-tinggi penghargaan kepada penonton yang bersama kita hari ini. Hari ini saya ada perkongsian berkenaan dengan kepentingan perlindungan insurans dan takaful berkenaan dengan voucher RM50 takaful dan insurans tenang berserta dengan penamaan ataupun nomination. Saya percaya topik ini akan dapat membantu penonton-penonton semua untuk merancang dengan lebih baik bagi menyusun atur perlindungan takaful ataupun insurans tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
Jadi, mari kita mulakan. Pertama sekali saya akan berkongsi tentang apakah kepentingan insurans hayat dan takaful keluarga. Tuan-tuan dan puan-puan, tahukah anda semua dengan hanya membelanjakan sekitar 10% daripada pendapatan bulanan anda, anda akan dapat menyusun atur keperluan perlindungan yang diperlukan oleh anda dan juga keluarga dengan sepatutnya. Jadi, bagaimana insurans dan takaful membantu anda? Di sini sebagaimana yang saya juga share di dalam slide yang tuan-tuan boleh teliti, ada beberapa kebaikan perlindungan insurans dan takaful yang dapat menyediakan dana untuk menghadapi masa-masa yang sukar di dalam kehidupan anda. Sebagai contohnya, menyediakan dana persaraan, menyediakan dana untuk menghadapi saat-saat sekiranya mendapat penyakit kritikal, dapat juga membantu menyediakan dana bagi menyelesaikan komitmen bulanan anda untuk diri sendiri dan keluarga, dan juga menyediakan dana pendidikan. Bermacam-macam plan yang telah disediakan oleh syarikat insurans dan pengendali takaful untuk disertai oleh anda semua. Jadi, di sini dapat kita fahami bahawa kepentingan insurans dan takaful sangat-sangat kritikal untuk merancang keperluan perlindungan kewangan anda. Sebelum saya pergi lebih lanjut berkenaan dengan topik ini, saya sukacitanya ingin berkongsi maklumat yang ada berkenaan dengan berapa ramaikah yang telah ada perlindungan insurans dan takaful sekarang. Jadi sebagaimana yang ada di skrin, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapati bahawa sehingga 2021, kadar penembusan insurans dan takaful ataupun kadar penyertaan insurans dan takaful di Malaysia berada pada tahap 56.6%. Tapi ini adalah termasuk mereka-mereka yang ada lebih dari satu polisi insurans atau sijil takaful. Jika kita menolak ataupun tidak mengambil kira mereka-mereka yang ada lebih daripada satu sijil, maka kadar penyertaan yang sebenar hanya berada pada tahap 41% untuk tahun ataupun sehingga tahun 2021. Jadi di sini ingin saya tekankan bahawa tahap tersebut 41% adalah tahap yang sangat rendah berbanding dengan beberapa negara yang maju di mana tahap penyertaan takaful telah mencapai 100%. Jadi di sini dapat kita fahami bahawa ramai lagi di antara kita yang masih belum mempunyai perlindungan. Ini belum lagi mengambil kira di antara yang telah ada perlindungan, ada ramai juga yang tidak mencukupi jumlah perlindungan mereka. Jadi secara rumusan dapat saya sharekan daripada data-data yang ada dengan MTA dan juga Liam, kadar penyertaan takaful dan insurans adalah masih rendah di Malaysia, dan penyertaan ini melibatkan jumlah perlindungan yang masih belum mencukupi. Ramai di antara yang ada perlu meningkatkan jumlah perlindungan mereka. Jadi, bagaimana kita nak tahu sekiranya kita sudah ada perlindungan insurans ataupun takaful? Macam mana saya nak tahu ataupun tuan-tuan semua nak tahu sama ada perlindungan yang ada itu mencukupi atau tidak? Okey, sebagai contoh, di sini saya ingin berkongsi satu senario yang mana cukup sinonim ataupun mungkin bersamaan dengan ramai penonton-penonton kita di luar sana. Di sini sebagai contohnya, Encik Ahmad. Encik Ahmad berusia 30 tahun, berkahwin dan mempunyai 2 orang anak dengan pendapatan bulanan RM5,000.
Encik Ahmad ni, tuan-tuan dan puan-puan, adalah pencari nafkah kepada keluarga, di mana keperluan keluarga disediakan dari pendapatan yang Encik Ahmad dapat secara bulanan berjumlah RM5,000. Jadi, bayangkan kehidupan di bandar terutamanya ataupun di mana saja di Malaysia ini, semuanya memerlukan kos, sama ada kos tempat tinggal, kos makan minum, kos perjalanan untuk bekerja, kos pakaian dan macam-macam lagi. Kalau dah ada 2 orang anak, sebagaimana yang saya share tadi, Cik Ahmad sudah pasti akan ada kos untuk menyara anak dan isteri beliau. Tuan-tuan, bayangkan apa akan berlaku kepada keluarga Encik Ahmad sekiranya dia sudah tiada lagi. Dengan isteri yang sangat bergantung kepada beliau, 2 anak yang ada perlu disara dan perlu diberi perbelanjaan yang mencukupi untuk keperluan masing-masing. Kalau ditakdirkan satu hari Cik Ahmad mengalami kemalangan dan tiada lagi untuk membantu keluarga beliau, dari manakah keluarga Encik Ahmad akan mendapat dana untuk memberi ataupun menjadi sumber perbelanjaan harian mereka, untuk menyediakan pendidikan anak-anak dan membesarkan mereka dalam keadaan yang sempurna. Begitu juga untuk membayar bil-bil yang mungkin perlu dibayar oleh keluarga ini untuk keperluan mereka seperti kereta, bil air, elektrik dan juga mungkin keperluan-keperluan lain yang telah disertai oleh mereka. Persoalannya, adakah kita bersedia? Adakah ianya mencukupi? Pertama, kita perlu ada perlindungan insurans atau takaful sebagai persediaan, dan perlu kita pastikan bahawa perlindungan yang kita ada cukup untuk menyediakan kita di saat-saat sebagaimana yang saya share berkenaan dengan Encik Ahmad tadi. Persoalannya, adakah beliau bersedia? Dan jika beliau telah ada perlindungan, beliau juga harus mengetahui sama ada perlindungan beliau cukup untuk menyediakan keluarga beliau untuk menghadapi saat-saat yang sukar, terutamanya jika beliau tiada lagi untuk memberikan sebahagian daripada pendapatan beliau untuk menyara keluarga beliau. Jadi di sini kita faham bahawa semua di antara kita tidak ingin membebankan orang yang kita tinggal sekiranya apa-apa berlaku kepada kita. Kita pasti ingin mereka meneruskan kehidupan sebagaimana yang seadanya sekarang dengan tidak tergendala satu apapun tentang keperluan mereka. Jadi bagaimana kita nak tahu secara umumnya sama ada perlindungan ini cukup atau tidak? Sebagai panduan umum untuk kita mengetahui sama ada perlindungan yang kita sertai, sama ada insurans atau takaful adalah mencukupi untuk menyediakan keluarga kita, mestilah kita ambil kira berapa pendapatan tahunan daripada sumber sama ada pendapatan suami atau isteri. Dalam contoh yang saya share tadi, beliau mempunyai pendapatan RM5,000 sebulan. Bermaksud pendapatan tahunan beliau adalah RM60,000. Daripada RM60,000 tadi, kita kalikan 10 tahun pendapatan tersebut, bermaksud jumlah yang sepatutnya Encik Ahmad sediakan di bawah sijil takaful ataupun polisi insurans yang diambil oleh beliau mestilah ataupun sangat berpatutan untuk tidak kurang daripada RM600,000. Ini akan dapat menyediakan dana yang berpatutan supaya isteri dan anak-anak yang Cik Ahmad tinggalkan sekiranya apa-apa berlaku kepada beliau akan dapat dana untuk meneruskan kehidupan tanpa ada gangguan yang tidak diingini, sehingga isteri dan anak-anak akan dapat mencari sumber pendapatan gantian setelah beliau tidak ada lagi. Mari kita tengok senario yang berbeza pula.
Ini selalu berlaku di dalam masyarakat. Para penonton sekalian, di sini sebagai gambaran untuk panduan kita semua, ada rakan kita bernama Rashid. Encik Rashid berpendapat bahawa beliau tidak perlu ada pelindungan insurans ataupun takaful. Kenapakah begitu? Kerana beliau ada simpanan dan juga ada caruman di EPF ataupun kumpulan wang simpanan pekerja. Dia ada juga caruman di tabung haji, ASB dan juga lain-lain tempat. Di sini mengambil kira apa yang beliau simpan, carum di EPF, tabung haji dan ASB dan juga simpanan beliau sendiri, semuanya berjumlah RM110,000. Jadi dengan aset tersebut, Cik Rashid fikir dia tidak ada keperluan untuk menyertai insurans ataupun takaful. Jadi mari kita tengok sama ada pandangan Cik Rashid ni betul ke tidak. Kita mesti comparekan ataupun bandingkan apa aset yang Encik Rashid ada tadi dengan liability keluarga beliau yang mana akan berterusan untuk tempoh yang lama berdasarkan beberapa perkara yang saya akan terangkan. Okey. Komitmen pertama yang akan berterusan untuk Encik Rashid dan harus diambil alih oleh keluarga beliau sekiranya beliau sudah tak ada lagi adalah pinjaman kereta. Total jumlahnya adalah RM80,000 dan beliau ada lagi komitmen lain, sewa bulanan rumah yang beliau duduki dan juga membayar bil air, bil elektrik dan juga penjagaan anak beliau. Secara dua item tadi bila kita gabungkan sahaja, dapat kita lihat bahawa pinjaman kereta dan komitmen-komitmen lain yang biasa yang saya percaya penonton di luar sana juga ada, sudah berjumlah RM130,000 berbanding dengan simpanan yang beliau ada tadi, simpanan personal dan juga simpanan yang diletakkan di organisasi-organisasi yang saya sebutkan tadi, tabung haji, EPF, ASB pun kalau kita tengok kurang daripada apa yang perlu diteruskan oleh keluarga beliau. Suka saya juga tekankan bahawa kalaulah ada di antara penonton sekalian yang mungkin selama ini berpandangan sama dengan apa yang Encik Rashid fikirkan, saya ingin menyaran untuk menyemak kembali apakah alasan dan juga dasar-dasar yang diambil kira untuk tuan-tuan dan perempuan berpendapat sedemikian. Saya percaya tuan-tuan dan perempuan akan bersetuju bahawa kalau kita ingin rujuk kepada aset dalam bentuk simpanan di KWSP, simpanan ASB dan juga simpanan tabung haji ataupun lain-lain bentuk simpanan yang seumpamanya, akan ada proses yang sangat detail sebelum wang tersebut dapat dikeluarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, aset-aset tersebut juga apabila Cik Rashid meninggal ataupun dalam situasi di mana ramai di antara kita yang mempunyai keadaan yang sama, aset tersebut akan menjadi sebahagian daripada harta peninggalan yang harus dibahagikan kepada waris-waris. Jadi di sini dapat kita faham bahawa aset tersebut sangat tidak cair dan tertakluk kepada proses untuk dikeluarkan. Jadi apa yang berlaku kepada keluarga Encik Rashid sementara menunggu aset tersebut dikeluarkan? Apa pula tanggungjawab dan komitmen kepada perbelanjaan-perbelanjaan lain yang harus dibayar mengikut jadual yang selalunya secara bulanan. Jadi di sini sangat penting, selain daripada ada simpanan dan caruman secara personal di EPF ataupun di KWSP, tabung haji, ASB, kita juga harus ataupun mesti ada pelindungan insurans atau takaful. Okey,
Jadi kita semua faham sekarang perlindungan insurans dan takaful sangat penting. Jadi bagaimana kita nak menyertai ataupun membeli perlindungan insurans ini? Jadi suka saya juga terangkan di dalam perkongsian ini bahawa first sekali ataupun terutamanya sekali kita perlu faham apa yang kita perlukan. Salah satu daripada fakta penting tadi, kita harus ambil kira berapa pendapatan kita dan kalikan untuk menjadikannya jumlah tahunan dan kalikan dengan 10, itu adalah perlindungan asas yang perlu ada. Selain daripada itu, para penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mengambil perlindungan insurans dan takaful di luar sana, perlu diingat bahawa tuan-tuan dan puan-puan perlu juga dedahkan maklumat-maklumat penting untuk membolehkan tuan-tuan dan puan-puan semua diakses ataupun dinilai apabila membuat permohonan untuk menyertai insurans atau takaful. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan perlu faham pelan apa yang ingin disertai. Pelan di luar sana, banyak pelan insurans dan takaful merangkumi sama ada pelan perlindungan kos-kos perubatan, pelan pendidikan anak-anak, pelan simpanan dan bermacam-macam lagi. Jadi, saya ingin nasihatkan tuan-tuan dan puan-puan semua, pastikan amaun perlindungan sesuai dengan pendapatan semasa dan juga tidak membebankan untuk membayar caruman bulanan ataupun mengikut jadual yang dipersetujui. Dan juga penting saya sarankan di sini bahawa tuan-tuan dan puan-puan berurusan hanya dengan wakil-wakil yang berdaftar dengan MTA, Malaysian Takaful Association ataupun LIAM, ataupun wakil-wakil yang dilantik oleh pengendali takaful di Malaysia ini, sama ada melalui saluran bank ataupun pos Malaysia dan lain-lain lagi yang tuan-tuan dan puan-puan boleh memahami dengan lebih lanjut dengan melayari website MTA ataupun LIAM. Jadi bagaimana caranya untuk kita tahu sama ada pelan yang ada ataupun pelan yang ingin disertai itu memenuhi keperluan kita semua ataupun keluarga kita. Jadi di Malaysia ini kita ada 11 pengendali takaful, iaitu takaful keluarga dan untuk takaful am yang melindungi aset-aset seperti rumah, kereta, barang-barang perniagaan. Kita ada 4 semua di Malaysia. Jadi untuk takaful kita ada 15 pengendali takaful yang menyediakan pelan-pelan perlindungan takaful keluarga dan takaful am. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan perlindungan takaful? Mungkin ramai di antara penonton di luar sana tertanya-tanya. Okey, di sini saya ingin mewar-warkan bahawa Persatuan Takaful Malaysia ataupun Malaysian Takaful Association bekerjasama dengan Persatuan Insurans Hayat Malaysia ataupun Life Insurance Association of Malaysia, LIAM, untuk mewujudkan satu website yang dipanggil mycoverage.my untuk menyediakan maklumat kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk semua orang lebih memahami tentang insurans dan takaful. Jadi di dalam website mycoverage.my ini ada pelbagai maklumat, ada FAQs ataupun soalan-soalan lazim dan juga ada kalkulator untuk tuan-tuan dan puan-puan mengira untuk mengetahui berapakah anggaran perlindungan yang patut diambil berdasarkan pendapatan bulanan dan juga tanggungjawab lain yang ada untuk perbelanjaan bulanan yang tuan-tuan semua perlu tahu. Jadi di sana ada berbagai manfaat daripada mycoverage.my dan saya sangat menyarankan untuk anda
sila layari segera bagi mendapatkan maklumat yang lanjut berkenaan dengan insurans dan juga takaful yang disertai, dan mungkin inilah masa untuk mengulang kaji ataupun review sama ada plan yang ada sudah mencukupi atau tidak, dan untuk bertindak segera sekiranya memerlukan perlindungan tambahan. Tuan-tuan, para penonton sekalian, saya juga hari ini ingin berkongsi tentang perlindungan tenang. Jadi, apakah perlindungan tenang? Perlindungan tenang adalah inisiatif yang dibuat oleh MTA dan juga Liam untuk terutamanya memastikan golongan B40 ataupun golongan yang berpendapatan terbawah dalam 40% untuk memastikan mereka juga dapat memiliki perlindungan insurans dan takaful. Jadi apakah ciri-ciri pelan perlindungan tenang ini? Ciri-ciri pelan perlindungan tenang ini semestinya adalah mampu milik dengan caruman bulanan ataupun premium bulanan kurang daripada RM10 sebulan, mampu disertai oleh semua orang, mudah untuk difahami, sijil-sijilnya sangat jelas dan straightforward ataupun menggunakan bahasa-bahasa yang dapat difahami oleh kita semua. Mudah juga untuk didapati, ada online, ada over the counter ataupun di kaunter-kaunter pengendali takaful ataupun insurans yang menyediakan perlindungan tenang ini. Ada juga wakil-wakil yang terlibat, juga mudah untuk membuat tuntutan. Jika tuntutan adalah mengenai manfaat kematian, manfaat akan dibayar dalam masa 5 hari daripada tarikh dokumen lengkap dibagi. Untuk manfaat selain daripada manfaat kematian, jumlah perlindungan akan dibayar dalam tempoh 7 hari daripada tarikh pengendali takaful ataupun insurans menerima dokumen daripada tuan-tuan dan puan-puan ataupun peserta-peserta sijil perlindungan tenang ini. Selain daripada perlindungan tenang, saya juga nak highlight, mungkin ramai di antara penonton di luar sana telah mendengar berkenaan dengan voucher ataupun voucher RM50 yang merupakan inisiatif kerajaan Malaysia bagi memastikan golongan B40 ada dana untuk memulakan ataupun mendapatkan perlindungan mereka. Jadi voucher ini dapat digunakan dan dituntut bagi mendapatkan perlindungan tenang untuk tempoh selama setahun. Dan perlindungan tenang ini boleh diperbaharui selepas tamat tempoh tersebut. Kita semua tahu bahawa di Malaysia ini ada pelbagai lapisan masyarakat yang termasuk di bawah golongan B40. Walau bagaimanapun, untuk fasa pertama, kerajaan Malaysia yang prihatin telah menyediakan dana bagi memberi voucher RM50 ini kepada household ataupun ahli keluarga yang mana pendapatan bulanan mereka di bawah kadar B40 tersebut. Jadi di sini saya pasti ramai di luar sana tertanya-tanya, adakah mereka semua layak untuk membuat tuntutan dana RM50 voucher daripada kerajaan Malaysia ini. Untuk memastikan bahawa anda dapat dengan segera menyimak kelayakan anda, saya ingin berkongsi video ini. Mari kita saksikan. Bagaimana jika sekarang anda mampu memiliki plan insurans dan takaful yang boleh melindungi anda dan keluarga dari segi kewangan apabila kejadian yang tidak diingini seperti kematian, kemalangan atau kerosakan harta benda berlaku? Perlindungan Tenang, satu inisiatif mikroinsurans dan mikrotakaful, dapat menawarkan pelbagai plan insurans dan takaful mampu milik untuk anda. Selain mampu milik, ianya ringkas dan mudah difahami dengan proses tuntutan yang mudah.
memberikan anda ketenangan fikiran bahawa orang tersayang akan menerima sokongan kewangan semasa tempoh pemulihan bagi meneruskan kelangsungan hidup. Selaras dengan usaha kerajaan dalam memperluaskan perlindungan sosial kepada golongan B40, program baucer pelindungan tenang dilancarkan untuk menawarkan baucer RM50 kepada penerima BPR untuk membeli atau mengambil bahagian dalam mana-mana produk insurans atau takaful pelindungan tenang. Bagaimanakah saya boleh membuat tuntutan baucer pelindungan tenang? Terdapat dua cara untuk menuntut baucer anda. Anda boleh menuntut baucer secara dalam talian atau kunjungi di mana-mana cawangan syarikat insurans atau pengendali takaful atau ejen-ejen dan pengedar pelindungan tenang yang sah. Untuk penuntutan dalam talian, langkah pertama, semak kelayakan anda di myptv.my dengan memasukkan nombor kad pengenalan anda. Sekiranya layak, sistem MyPTV akan menjana satu nombor baucer yang tidak boleh dipindah milik untuk membuat pembelian produk pelindungan tenang. Langkah kedua, sila layari mycoverage.my untuk mengetahui senarai produk-produk pelindungan tenang yang ditawarkan oleh syarikat insurans atau pengendali takaful yang mengambil bahagian. Ingat, teliti dan fahami ciri-ciri dan kriteria kelayakan setiap produk bagi memastikan ianya memenuhi keperluan anda. Langkah ketiga, tekan butang ketahui lebih lanjut bagi membuat pilihan produk pelindungan tenang. Anda boleh dibawa ke laman web syarikat insurans atau pengendali takaful yang dipilih. Syarikat insurans atau pengendali takaful yang anda pilih akan memberikan panduan lanjut tentang cara membeli produk dan menebus baucer pelindungan tenang anda. Mudah, bukan? Jika anda memerlukan pertolongan untuk menyemak kelayakan dan menebus baucer pelindungan tenang, kunjungi cawangan syarikat insurans atau pengendali takaful atau ejen-ejen dan pengedar pelindungan tenang yang sah. Sekiranya anda layak, anda boleh terus membeli dan menebus baucer tersebut di kaunter. Dapatkan produk yang mempamerkan logo pelindungan tenang dari laman web syarikat-syarikat insurans atau pengendali-pengendali takaful atau layari mycoverage.my. Lindungi diri anda dengan produk pelindungan tenang sekarang. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web myptv.my dan mycoverage.my. Program Baucer Pelindungan Tenang adalah inisiatif oleh kerajaan dengan kerjasama Persatuan Insurans Hayat Malaysia, Persatuan Takaful Malaysia dan Persatuan Insurans Am Malaysia. Tuan-tuan, para penonton sekalian, saya percaya video tadi sangat bermanfaat untuk semua. Jangan berlengah lagi, semak untuk memastikan sama ada anda di antara yang layak untuk mendapatkan voucher RM50 tersebut. Jadi selanjutnya saya juga ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan semua berkenaan dengan satu lagi elemen ataupun faktor yang penting untuk insurans dan juga takaful, iaitu penamaan ataupun nomination. Persatuan Takaful Malaysia, kepentingan membuat penamaan. Sebagai seorang ayah, Ahmad sentiasa memikirkan tentang kesejahteraan keluarganya. Dia telah melihat secara langsung kepentingan membuat persediaan awal. Oleh itu, Ahmad telah memutuskan untuk menyenaraikan ahli keluarganya sebagai penama. Dengan membuat penamaan, tuntutan dapat diagihkan kepada beneficiari Ahmad melalui proses yang lebih cepat dan mengikut apa yang telah dirancangnya. Tanpa melakukan penamaan, anda perlu mendapatkan geran probate atau surat kuasa mentadbir untuk membolehkan seseorang mendapat hak sepenuhnya ke atas tuntutan tersebut dan ia boleh memakan masa beberapa tahun. Setelah melakukan penamaan, Ahmad berasa lebih selamat kerana keluarganya akan terus dilindungi apabila dia sudah tiada nanti. Oleh itu, jangan berlengah lagi. Lakukan penamaan dan senaraikan penama anda hari ini. Jadi apakah ia penamaan ataupun nomination ini? Okay, dalam konsep takaful ataupun insurans, ianya melibatkan pembayaran manfaat apabila sesuatu berlaku sebagaimana yang saya terangkan di awal tadi. Jadi penamaan adalah sesuatu proses di mana pemilik
polisi insurans ataupun sijil takaful menamakan seseorang yang lain untuk menerima manfaat tersebut sekiranya peserta meninggal dunia pada masa akan datang. Jadi di sini proses tersebut memberikan hak kepada orang yang dinamakan untuk berurusan dengan syarikat insurans ataupun pengendali takaful bagi mendapatkan manfaat yang ada di bawah sijil takaful ataupun polisi insurans yang disertai tadi. Mengapa penamaan penting? Jadi di sini sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan penonton sekalian boleh observe di sekitar kita, dalam masyarakat kita apabila seseorang meninggal dunia, jadi aset si mati akan dibekukan. Dibekukan untuk tujuan supaya langkah-langkah yang seterusnya boleh diambil mengikut kaedah-kaedah perundangan yang ditetapkan, sama ada aset simpanan tabung haji, sama ada aset EPF, sama ada harta-harta lain yang ada di dalam akaun-akaun simpanan. Semua itu akan terhenti seketika sementara melalui proses yang perlu. Jadi kita juga harus ingat bahawa keluarga si mati ada tanggungjawab untuk mengguna pakai kos kewangan, sebagai contohnya menguruskan penggebumian si mati ataupun pemilik sijil ataupun pemilik insurans tadi. Mungkin juga di mana si mati ada hutang-hutang yang perlu dilansaikan dengan segera. Mungkin juga dalam konteks di mana ada wasiat yang telah ditinggalkan, mungkin memerlukan dana untuk melaksanakan wasiat tersebut. Mungkin juga kos-kos perlu untuk mengagih-agihkan faraid ataupun harta untuk waris-waris si mati tersebut. Jadi semua ini disebutkan hanya contoh di antara keadaan-keadaan yang memerlukan kos. Jadi penamaan akan dapat membantu sedikit sebanyak mempercepatkan pembayaran manfaat insurans dan juga sijil takaful. Jadi boleh membantu keluarga untuk membuat tindakan-tindakan yang penting dalam mengambil langkah yang perlu apabila seseorang meninggal dunia. Di dalam masyarakat kita, saya percaya apa yang saya share di dalam skrin ataupun slide sana adalah sesuatu yang tidak asing, di mana keluarga bergaduh merebut harta, harta tidak boleh diagihkan, tersadai tidak ada aktiviti bermanfaat yang dapat dilakukan kerana tidak dapat diagihkan kerana tiada kos. Ada besar jumlahnya ataupun nilai harta pesaka yang tersadai ataupun terbiar kerana tiada dana yang mencukupi untuk keluarga membuat langkah-langkah yang diperlukan untuk pembahagian. Jadi ini hanya sekadar sebahagian daripada masalah-masalah yang timbul. Jadi penamaan adalah salah satu langkah yang ada yang perlu diambil oleh semua pemilik sijil dan juga pemilik insurans untuk memastikan keluarga mendapat manfaat dalam kadar waktu yang cepat. Bagaimana untuk membuat penamaan? Mungkin ini persoalan yang ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan penonton sekalian. Jadi saya ingin menasihatkan tuan-tuan dan puan-puan penonton sekalian, sila hubungi pengendali takaful ataupun penginsurans yang menyediakan sijil takaful dan juga polisi insurans yang anda miliki supaya langkah-langkah ataupun khidmat nasihat dapat diberikan untuk anda memastikan ada penamaan yang sesuai dibuat untuk memudahkan pembayaran manfaat. Jadi di sini saya juga ingin menyarankan jika ada penamaan melalui online yang disediakan di kalangan beberapa pengendali takaful dan insurans sekarang ini, anda mungkin boleh memilih untuk membuat penamaan secara online ataupun atas talian. Walau bagaimanapun, kalau mungkin prosesnya masih dalam penyediaan, tuan-tuan boleh juga berhubung untuk
menyerahkan borang-borang penamaan mengikut kaedah yang ada. Dengan itu, saya sekali lagi mengingatkan, pastikan anda ada perlindungan, pastikan perlindungan mencukupi dan pastikan perlindungan itu memudahkan keluarga kita sekiranya sesuatu berlaku dengan cara menamakan seseorang untuk menerima manfaat. Saya harap perkongsian hari ini akan memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, memastikan perancangan kewangan yang lebih mapan untuk manfaat keluarga anda sekalian. Dan saya sekali lagi berterima kasih banyak kepada hos kita hari ini, Cik Kevin. Dan dengan itu, saya menyerahkan kembali tuan-tuan dan puan-puan kepada hos kita, Cik Kevin. Silakan. Terima kasih Encik Muhammad Azri. Thank you so much kerana berkongsi bersama kami. Terima kasih penerangannya sangat komprehensif mengenai takaful, penamaan dan program voucher perlindungan tenang untuk pengetahuan anda semua. Kami telah pun beri peluang dari pengikut akaun social media MTA untuk menanyakan soalan-soalan di comment box dan nampaknya kita ada soalan-soalan daripada comment box. Okey, kita ada soalan yang pertama. Soalan dari Rogayah Sulaiman dari Tumpat, Kelantan. Okey, soalan yang pertama. Saya merupakan bekas pesakit COVID-19. Adakah saya masih layak untuk mengambil perlindungan takaful? Adakah COVID-19 dikategorikan sebagai penyakit kritikal? Adakah saya sudah terlambat ataupun ada peluang kedua bagi saya? Oh, ni ada sampai 3 soalan ni. So, Encik Azri. Terima kasih Kevin. Cukup menarik dan soalan sangat relevan dengan keadaan semasa. Terima kasih kepada Cik Rogayah yang menanyakan soalan yang cukup bernas, relevan dan juga akan memberi manfaat kepada penonton-penonton yang lain juga. Pertama, Cik Rogayah menanyakan sama ada beliau setelah terkena COVID masih lagi mempunyai peluang untuk menyertai takaful. Jawapannya ya. Tapi saya ingin sarankan Cik Rogayah memberi latar belakang yang tepat dan juga mencukupi untuk syarikat insurans dan juga pengendali takaful menilai tahap risiko Cik Rogayah supaya dapat disarankan perlindungan apa dan sebanyak mana yang dapat diambil. Yang kedua, Cik Rogayah juga menanyakan sama ada COVID-19 dikategorikan sebagai penyakit kritikal ataupun tidak. Untuk buat masa ini, penyakit COVID-19 tidak dikategorikan sebagai penyakit kritikal. Jadi, kalau ada di antara tuan-tuan perempuan yang ada sijil penyakit kritikal, boleh semak, tapi kedudukannya penyakit ini bukan di kalangan penyakit kritikal mengikut kategori yang diguna pakai oleh pengendali takaful dan insurans. Terima kasih. Terima kasih Encik Muhammad Azri. Itu soalan dah sampai ke tiga soalan tu. Terima kasih. I hope that would answer your question. Harap itu adalah menjawab soalan anda semua. Ada juga soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua dari Mazri _778 dari Raub Pahang mengenai penamaan. Okey, soalan dia, saya telah menamakan bekas isteri saya sebagai penerima manfaat perlindungan takaful saya. Bolehkah saya membuat pertukaran penama saya dalam setiap polisi perlindungan saya? Bolehkah menukar nama tentang penamaan? Terima kasih Kevin. Soalan cukup bagus. Pasti dapat memberi pencerahan kepada anda dan juga rakan-rakan di luar sana. Keadaan di mana seseorang telah menamakan dan kemungkinan keperluan bertukar, jadi perlu membuat pemindaan ataupun amendment kepada sijil ataupun policy insurance. Boleh ke tak boleh? Itu soalan rakan kita tadi. Jawapannya boleh, tapi ada tata cara dokumen yang perlu dibuat. Sila berhubung dengan pengendali takaful ataupun syarikat insurans anda. Saya pasti mereka akan menunjuk ajar apa yang perlu dibuat, borang apa yang perlu diisi dan juga maklumat-maklumat apa yang diperlukan.
Terima kasih. Okey, so jawapannya boleh. Alright. So soalan yang ketiga. Okey, nampaknya ada banyak lagi soalan, tapi ada apa-apa lagi soalan, jangan risau. Please email to us. Okey, kita akan jawab soalan-soalan anda semua. Alright. Soalan yang ketiga yang kita ada untuk program voucher perlindungan tenang, Encik Claudius Gerardus dari Sabah. Okey, soalan yang ketiga dan juga soalan yang terakhir. Okey, tapi jangan risau. Kalau ada apa-apa soalan lagi, jangan lupa email kepada kami. Kita akan menjawab semua soalan anda. Okay, we will reply you as soon as possible. Alright. So, soalan yang ketiga. Saya penerima voucher perlindungan tenang. Bolehkah saya menggunakan voucher ini untuk 2 produk perlindungan tenang yang jumlah kedua-duanya bernilai RM50? Syed Azri? Terima kasih Kevin. Wah, soalan ini juga tidak kurang menariknya. Cik Claudius, saya ingin maklumkan bahawa pelindungan tenang voucher ataupun PTV yang saya terangkan awal tadi, RM50 tersebut hanya untuk satu sijil ataupun satu polisi insurans. Jadi jika anda berhasrat untuk mendapatkan pelindungan yang lebih, anda boleh berbuat demikian tapi dengan menggunakan dana lain, bukan RM50 yang tadi. Untuk penerangan lanjut, sekiranya apa yang diambil menggunakan dana RM50 tersebut kurang daripada RM50, tidak ada jumlah lebihan yang akan dibayar kepada anda secara tunai, kerana dana tersebut semata-mata untuk menyediakan perlindungan untuk satu sijil ataupun satu polisi insurans. Terima kasih. Saya harap penerangan tersebut dapat memberikan penyelesaian kepada persoalan yang ditanyakan tadi. Kalau ada pertanyaan yang lebih sebagaimana saudara saya Cik Kevin bagi tahu tadi, sila emailkan kepada kami. Kalau tidak dapat dijawab hari ini, kita akan emailkan balik kepada penanya-penanya yang berkenaan. Terima kasih. Terima kasih Encik Muhammad Azri menjawab soalan-soalan tadi semua. So terima kasih kerana masih bersama kami live sekarang juga. Kepada anda semua yang masih ada soalan-soalan, jangan lupa email kepada kami, okey? So sekarang kita hanya boleh menjawab 3 soalan saja. So pastikan anda semua teruskan bersama kami. Terima kasih Encik Azri kerana menjawab soalan-soalan tadi semua. Terima kasih kepada semua jawapan tadi. Saya yakin penonton sekalian kini lebih memahami mengapa kita perlukan perlindungan dan bagaimana Takaful dapat membantu dalam perancangan kewangan kita. Selain itu, anda kini lebih tahu tentang program voucher perlindungan tenang. Jangan lupa semak kelayakan anda dan mendapatkan makluman lanjut mengenai program tersebut di www.mycoverage.my. Jika anda masih mempunyai soalan-soalan mengenai Takaful, program voucher perlindungan tenang, sila layari laman web rasmi MTA di www.malaysiantakaful.com.my atau follow laman rasmi Facebook MTA dengan carian Malaysian Takaful Association. Dapatkan informasi terkini dan aktiviti-aktiviti persatuan di sana. Baiklah, saya akan akhiri webinar kita hari ini dengan ucapan ribuan terima kasih buat speaker kita hari ini. Terima kasih Encik Muhammad Azri dan terutama sekali lagi kepada anda semua yang sudi menonton sehingga ke akhir. Thank you very much. Thank you very much. So, any last words from Encik Azri? Terima kasih Cik Kevin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih juga kepada anda semua kerana memberi perhatian untuk bersama kita. Sedikit perkongsian daripada saya tadi, saya percaya akan dapat memberi manfaat bagi membantu tuan-tuan untuk menyemak pelindungan yang sedia ada. Bagi yang belum ada, jangan lupa layari mycoverage.my untuk mengetahui lebih lanjut tentang pelan apa yang diperlukan. Juga jangan lupa semak sama ada anda salah seorang yang layak menerima voucher RM50. Mudah-mudahan dengan maklumat yang dikongsikan hari ini, kita semua akan lebih mendapat panduan yang sepatutnya dalam bertindak untuk memastikan perancangan kita berada di tahap yang optimal. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Kevin, kepada Malaysian Takaful Association, Life Insurance Association of Malaysia dan juga kepada semua yang terlibat menjayakan rancangan ini. Terima kasih
Jumpa lagi. Terima kasih Encik Muhammad Azri. Thank you very much once again to all of you who are watching. Terima kasih kerana mengikuti kita sehingga ke akhir webinar ini. Thank you very much. Stay safe. Take care. Sekian, kita berjumpa lagi. Bye-bye.